Kita tunggu sekejap Ustaz. Boleh. Kita dah sampai muka surat berapa ni? 29 je. 29. 29. Masya Allah, Sampai banyak dah. 28. 28, 29 belum masuk Belum 29 belum masuk. Okey, kita dah sampai 28 lah. 27 skip. Oh, sampai 27 sikit lah. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Dah banyak dah ni. Okey, tadi kita pengenalan kan pelajaran yang ke-15. Kelima kan? Ya. Oh, ya. Okey. Mudafu ilaih. Mudhafun ilai. Tapi gambar yang tolak motor tu memang kena dah. Mudah filai. Tolak motor. Ha. Ha? Ada Gambar kat dalam mana pula grup tolak tu. motor? Oh. Al-mudhaf. Mudhafun ilai Al-mudhaf, al-mudhafu ilai. Baik. Siapa dah masuk? Okeylah. Tinggal latam je lah. Okey, insyaAllah. Kita mula ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Pertamanya kita panjatkan syukuran kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia serta kasih sayang kepada Allah SWT. Kita diberikan kesempatan untuk meneruskan perkongsian ilmu. Dan insya-Allah pada pertemuan lepas kita dah bincang tentang al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Baik. Itu mudhaf secara mudahnya bahasa Melayu kita ya. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih adalah dua kata. Al-mudhaf tu dalam pada sudut bahasa dia masuk sandaran lah. Ya. Sandaran kerti dia al-mudhaf tu. Atau kita panggil dia juga tarkib idhafi, ya. Susunan frasa bersandar, frasa bersandar. So untuk mudah kita faham, dua perkataan atau lebih yang membawa kepada satu makna. Ya. Okey. So itu di antaralah. So kita dah jelaskan pada pertemuan lepas. Sebanyak dah lah kita dapat ni yang sebenarnya. Seterusnya insya-Allah yang pelajaran dalam ni juga, pelajaran 5 ni kita akan belajar al-munada. Apa tu al-munada? Ya. Al-munada ni ialah kata seruan lah, kata panggilan, kata seruan. Ya. Baik. So al-munada adalah sesuatu yang diseru lah, sesuatu yang diseru. Okey. Okey. Jadi dekat sini bila sebut al-munada ni, ya. So selepas perkataan al-munada ni perkataan ya itulah, perkataan ya kan. Perkataan ya, arti dia wahai lah, dalam bahasa kita wahai. Okey. So baik. Bila kita kata ada kata ya tu, wahai tu, kan? Selalunya selepas itu mestilah isim lah. Seruan tu kepada isim lah. Kan? So,
pertama antara pelajaran ni nak bagi tahu kepada kita, ada munada tu bila ada kata seruan ya tu, kan? So selepas tu isim tu tidak boleh beralif lam pertama, kan? Dan tidak boleh bertanwin, ya. Bertanwin. So dua benda lah. Dia macam sama macam mudhaf ilaih kan. Al-mudhaf tu tak boleh alif lam, tak boleh bertanwin. Al-mudhaf, kan? Begitu juga untuk perkataan ini, untuk munada tu, perkataan yang diseru, isim yang diseru selepas seru kata seruan tu tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Okey. Contoh misal kata nama dia Muhammadun, kan? Asalnya nama dia Muhammadun. Kalau kita nak panggil ya Muhammad, kita kena panggil ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Tak boleh panggil ya Muhammadun. Kalau ustaz, kan? Kita kata ya ustazu, kan? Ya. Kalau anak, kan, ya waladu, kan? Kalau macam itulah seterusnya. Kalau seorang syekh, kalau guru kita kata ya syekhu, ya syekhu. Okey. Baik. Kita kembali kepada apa yang kita bincang, ya, dalam buku tersebut. So kita terus kepada, itu hari kita dah masuk 20, kan? Okey. Ini kita dah masukkan yang kedua, kan? Kan? Dua dah. Okey. So kita dah faham dah ni. Nombor 3 sekarang, nombor 3 pun dah baca, kan? Dah. Okey, kita masuk nombor 4. Okey. So dekat sini ada perkataan mudhaf dan juga al-mudhaf dan juga al-mudhafu ilaih. Okey. So kita dah bincang tentang mubtada khabar serba sedikit. Nanti insya-Allah kita akan masuk juga pelajaran yang ke-6, lebih terperinci lah tentang al-mudhaf dengan al-mudhafu ilaih. Al-mubtada dan juga khabar. Baik, kalau kita perhatikan dekat situ, ana bagi contoh yang pertama lah. Kan, contoh yang pertama tu, so kita ada berapa soalan dekat situ? Kita ada 9, 10 soalan. 11 lagi. 12. Banyak ah. Okeylah, ana bagi contoh yang pertama tu lah. Okey. So, yang pertama tu dia kata aina. Aina ni apa dia? Arti dia? Di mana? Di mana? Mana, di mana, Aina baitu al-mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Okey, arti dia apa dia? Baitu apa arti dia? Rumah. Al-mudarrisi? Guru. Baik. So macam mana kita nak jadikan tu, apa arti seluruh ayat tersebut? Aina Di mana? Di mana rumah guru? Di mana rumah guru? Di manakah rumah guru itu? Di manakah rumah guru? Okey. Okey, di manakah rumah guru? Guru apa? Guru besar. Guru apa? Guru lelaki. Guru itu. Itu Alif lam. Lupa dah. Guru itu. Di manakah rumah guru itu. Kan, di manakah rumah guru? So banyaklah guru. So bila ada itu tu dia mengkhususkan lah guru yang dibincangkan tu. Kemudian dia jawablah huwa. Huwa ni apa dalam jumlah? Mubtada. Mubtada. Ba'idun. Mana ba'idun? Jauh. So, arti dia apa dalam jumlah tu? Arti dalam bahasa Melayu apa dia? Macam mana saya ulang balik soalan? Apa arti dia dalam bahasa Melayu? Huwa ba'idun, arti dia apa? Ia jauh. Okey, baik. Ia jauh. Baik. Ia tu merujuk kepada apa? Rumah. So, rumah tu jenis apa? Lelaki ke perempuan?
Lelaki. Sebab tu dia pakai Muzakkar. huwa. Okey, muzakkar. Pandai. Okey, so aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Jauh rumah dia. Macam tu lah. Okey. Nombor 2. Kita minta siapa baca? Syukur bacalah. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Quran kitabillah. Billah. Ya? Al-Quran kitabillahi. Kitabillahi. Kenapa kitabillahi? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Kita dah belajar tentang mubtada khabar. Dekat mana mubtada, mana khabar? Mubtada Al-Quran. Al-Quran. So mubtada dia mesti dhammah lah, Al-Quranu. Al-Quran. Al-Qur'anu. Yang mana khabar? Kitabillah. Anda dah sebut kalau dia khabar tu antara mubtada dan khabar kena tengah-tengah terus campur. Campur tu erti dia apa? Ialah. Adalah. So kenapa? Jadi Al-Quran itu adalah kitab Allah. okey. Jadi kitab tu baris apa? Baris depan ke, baris bawah ke, baris atas ke? Baris depan. Baris depan. Khabar mesti baris depan lah. Mana boleh kitabillah. Kan? Khabar dia mesti baris depan. Macam kita kata haza apa? Mubtada. Kitabun. Kenapa kitabun tu baris depan? Sebab dia khabar. Haza masjidun. Kenapa masjidun tu baris depan? Tengok balik pelajaran lama lah. Ni hilang pelajaran lama, habis ni. Masalah ni. So kalau kita tengok balik pelajaran tu, ini penting lah. Kita dapat jangan bulu kasap ni dapat hujung pangkal lesap. Masalah nanti. Okey. Al-Quranu kitabullah. Al-Quranu kitabullahi. Kan? Kitabullahi. Okey. Okey, seterusnya. Siapa baca? Syahir. Ialah Al-Ka'batu baitullahi. Naam. Tarjim. Ka'bah rumah Allah. Kaabah apa? Ka'bah dah bagi tahu dah tadi. Mubtada. Okey, ada apa? Kena ada apa dalam terjemahan? Terjemahan Ka'bah itu rumah Allah. Adalah rumah Allah. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ingat ada alif lam. Lepas tu kalau dia dua jumlah mubtada khabar, ingat apa tengah-tengah tu kena ada. Kan? Kita kata Al-Kaabah tu anda dah kata ada 3 maksud dekat campur tu kan. Apa campur tu kita letak maksud dia? Adalah tadi. Lagi? Itu. Ialah. Ialah lagi? Merupakan. Nampak benda ni dia beri. Antum pergi mana bawa benda tu? Antum tinggalkan kat mana? Okey, antum Al-Kaabah tu, Kaabah itu merupakan rumah Allah. Kan Kaabah itu adalah rumah Allah. Kaabah itu ialah rumah Allah. Okey, so khabar dia sekarang ni jadi apa dia? Mudhafun ilaih kan? Khabar dia. Kan? So sekarang ni kita belajar khabar dia lah mudhafun ilaih. Al-mudhaf ilaih. Baik.
Seterusnya. Siapa? Saimi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamu Mana boleh rasul wasallamu. Okey, wasallama. wasallam Wasallama. Rasulullah wasallama Rasulullahi Naam. Okey, tarjim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Naam. Okey. Merupakan utusan Allah. Kan dalam terjemahan yang betul dia lah, yang jelas merupakan atau adalah seorang utusan Allah. So Rasul tu seorang lah. Kalau ramai dia Rasul tu apa dia? Rusulun. Ra, sin, lam. Rusulun. Kalau satu Rasul, Rasulun. Dia panggil jamak taksir. Ya. So satu Rasul dia panggil Rasulun. Kan ejaan macam tu lah. Rasulun. Rasulullah. Okay, Rasulun. Banyak Rasul dia panggil. Disebut Rusulun. Okey. Okey. Rasulullah. Boleh je jadi Rasulullah. Kan? Contoh ayat Al-Quran kan? Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran. Contoh dalam Isra Ibrahim kan? Kalau kita tengok dalam Surah Ibrahim. Jom kita tengok sekejap dalam Surah Ibrahim. Sekejap cari sekejap. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim surah ke-14 lah. Okey. Contoh tengok di sini. Ayat bermula daripada ayat mana Okey. Ayat 10 boleh kot. Banyak ni ayat daripada ayat 9 ada kan? Ayat 9. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumin nuhin wa 'adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamu illallah ja'atuhum rusuluhum. Rusulu. Nampak perkataan rusulu? Rusuluhum. Itu jamak kepada rasul lah. So ramai rasul dia panggil rusul. So macam ayat 10 pun ada. Qalat rusuluhum. Qalat rusuluhum. Rasul-rasul mereka telah berkata. Macam itulah. So itu perkataan rasul. Baik. So kalau kita sallallahu alaihi wasallam. Okay, perkataan sallallahu, salat tu lah fi'il lah. Nanti kita akan belajar lah bab tu Bab fi'il ni kita akan belajar kemudian. Sallallahu, Allah telah berselawat ke atasnya. Allah telah berselawat dan salam ke atasnya. Ke atas Rasulullah SAW. Baik. Nombor 5. Siapa? Lepas Suhaimi. Ustaz, ini wasallama Ustaz. Salamat perbuatan. Salama. Nanti kita akan belajar. Okay. Dia ada belajar perkataan salama tu macam banyaklah perkataan-perkataan macam tu kita akan jumpa dalam Al-Quran pun kita akan jumpa. InsyaAllah bab tu nanti kita akan belajar. Okey. Siapa? Farhan. Kharajal mudarrisu min ghurfatul mudarrisi. Kenapa jadi mudarrisi tu? Mudarrisu. Mudiri. Mudiri. Okey, ulang balik. Kharajal mudarrisu min ghurfatul mudiri. Kenapa ghurfatu? Min. Ghurfatil mudiri. Okey, tarjim. Guru itu keluar dari bilik pengetua itu. Telah keluar dari bilik pengetua. Keluar dari bilik pengetua itu. Dah belajar dah bab kharaja ni kan? Telah keluar. Telah keluar kan, betul kan? Dah belajar. So, guru itu telah keluar daripada bilik guru besar itu. Guru besar. Al-Mudir telah guru besar lah. Mudiru atau kalau dia berkaitan dengan apa panggil?
syarikat, mudir tu artinya pengurus. Kalau berkaitan dengan sekolah, mudir, perkataan yang sama, mudir adalah guru besar. Baik, semua okey, Alif. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. Naam. Terjem. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Naam. Jaid. Okey. So nampak antum baca kitab dah tak ada baris dah ni. Antum perasan tak? Okey. Okey. Atam. Naam. Tempat lah. Suspend dah. Okey, Ustaz. Okey. Ibnu Ha. Ibnu Ammarun. Ammarun, kenapa Ammarun? Kenapa Ammarun? Ammarun, kenapa? Kenapa Run? Oh, kenapa Run? Sebab? Dia sekejap. Nama orang lelaki, Ustaz. Okey, anak sebut dah sebelum ni. Antum ingat So, antara dua mudhaf tu, contoh macam ni. Macam kita sebut, ghurfatu, dia patut ada bawa selepas tu lah li. Ghurfatu li al-mudiri. Okey. Rasulu lillahi. Sepatutnya baitu lillahi, baitun lillahi. Kalau kita baca tu. Okey, li tu lam tu apa anak kata sebelum ni? Ni mudhaf. Pemilikan. Pemilikan. Betul kan? Dah beritahu kan? Ada. Ada Ustaz, ada. Ada Ustaz, lupa aku. Okey. So dekat sini macam kita katakan, kharaja muda al-Ka'bah tu kan? Kaabah itu baitun adalah rumah lillahi, bagi Allah, untuk Allah. Milik Allah. Rumah milik Allah. Baik. Muhammad itu adalah Rasul, utusan lillah, bagi Allah. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ghurfatil mudiri. Ghurfati li al-mudiri. Ghurfatin lil mudiri. So ghurfah bilik milik guru besar. So jadi dekat sini Ibnu apa arti Ibnu? Apa? Anak lelaki. Anak lelaki. Anak Okey, anak lelaki siapa? Ammar. Anak lelaki Ammar. So dia kena jadi macam mana? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. So macam nak sebut? Mudhafun ilaih. Ammari. Ammarin. Sebab dia tak ada alif lam, dia kena tanwin. Yes. Macam mana? Ibnu Ammarin ya. Ibnu Ammarin talabun. Talabun jadi. Hilang perkataan hitam. Talibun Ustaz. Ini gara-gara kerajaan bagi lepas keluar merentas negeri lah ni. Macam mana? Talibun. Ibnu Ammarin talibun. Anak Ammar adalah seorang pelajar. Okey, seterusnya. Wa ibnu. Mana ada wa ibnu pula lagi? Sirun. Wa benu terus masuk wa benu hamzah wasal tak ada baris kan, bila dia mula je dia nak ada. Okey. Wa benu ya
wa ibnu Yasirin. Ha? Betul tak? Betul? Apa? Mudhaf ilaihi. Ha. Tajirun. Ha. Tarjim. Okey. Anak anak Ammar Anak apa? Anak lelaki, anak perempuan? lelaki. Ha, tu. Anak lelaki. Ha, anak anak lelaki Ammar Ha. dan anak lelaki Yasir. Guana mu. Ha. Macam mana ni? Ibnu Ammarin talibun. Mana talibun? Talibun ni pelajar. Pelajar. Tajirun? Tajirun peniaga. So dua anak yang berbeza, bapa yang berbeza dan apa ni berjawatan yang berbeza. Macam mana tu? Anak lelaki Ammar pelajar. Adalah seorang pelajar. Ingat balik mubtada campur tu. Okey tak. Dan anak Yasir. Anak Yasir yang mana satu? Yang hak lelaki ke hak perempuan? Hak jatuh, hak tina. Dia tak cakap betul tu yang Yasin. Ibnu tu dah tentu jantan lah. Okey. Dan anak lelaki Yasir seorang peniaga. Jahid. Okey. Alamak. Okey. So kita pernah dengar Ibnu Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar kan? Qala Ibnu Umar. Nanti kita akan lihat Umar tu dia mamnu min saraf lah, perkataan yang tak boleh ada tanwin. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Okay, baik, kembali kepada siapa? Kembali kepada Syukur. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitul tajiru qaribun. Kenapa jadi tajirunya? Kenapa jadi tajiru? Suara yang jauh ni, Syukur. Ya Ustaz, dengar Ustaz. Okey, dengar. Ulang balik. Baitul mudarrisi ba'idun. Baitu mudarrisi. Baitu mudarrisi. Baitul mudarrisu. Kenapa baitu? Baitul Ustaz. Baitul. Sama baitul. Ada alif lam kan, mesti sambung kan? Ya betul. Okey. Ni jam ni, bab ni hari ni pasal jam ni sebab boleh merentas negeri ke apa? Itulah Ustaz nak dikir balik kampung ni Ustaz. Amboi. Ya, baitul mudarrisi, mudhafu ilaih. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitul tajiri qaribun. Naam, baitut tajiri qaribun. Naam, tarjim. Rumah guru itu jauh dan rumah peniaga itu dekat. Okey. Antara baitu dengan baitul mudarrisi itu apa ada dekat tengah-tengah? Adalah. Antara baitu dengan al-mudarrisi apa ada dekat tengah-tengah? Pemilikan. Lam lah, lam. Kan? Okey. So
Kita tengok dekat situ, okey, baik. Tapi dia bila dia buang lam tu, dia jadi mudhaf ilaih lah. Dua perkataan membawa kepada satu makna tu. Jadi baitul mudarrisi itu adalah mubtada. Apa cerita tentang baitul mudarrisi itu? Ba'idun. Cerita adalah ba'idun. So ingat, tengok dekat situ. Okey, kalau kita memerlukan ialah, adalah, merupakan, pakai. Tak ada, tak payah pakai. Contoh disebut sini, baitul mudarrisi, rumah guru itu jauh. Kan? So tak adalah ada perkataan adalah, merupakan. Okey? Kalau perlu, macam kita sebut dia, Kaabah itu adalah atau Kaabah itu merupakan, bolehlah. Okey, macam ni dia tak ada nak cerita pasal jauh. Dia cerita pasal sifat, keadaan rumah guru tersebut. So, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Naam. Summa man Syahir. Bagaimana Ustaz dia jadi mudarrisi tu? Macam mana? Dia jadi mudarrisi tu baris kasrah tu sebab dia sebenarnya ada lam tu lah kan? Tak. Dia bukan sebab lam tu. Lam tu nak fahamkan kepada kita erti membawa kepada erti pemilikan. Kalau misal kata ana sebut sini baitun lil mudarrisi. Okey. Baitun lil mudarrisi, rumah milik guru. Okey. Jadi bila dia nak jadikan satu ayat, satu jumlah, satu ayat, satu perkataan yang dia gabungkan dua perkataan sekaligus atau tiga perkataan sekaligus. Dia buanglah, dia tak perlu, dia sebenarnya asal perkataan itulah baitun lil mudarrisi. Kan? Rasul lillahi, baitun lillahi, kan? Ghurfatun lil mudiri. Kan? Dia boleh sebut macam tu, tapi sekarang ni dia nak jadikan benda tu jadi satu perkataan. Dua perkataan tu membawa kepada satu makna. Itu maksud dia. So kita kata baitul mudarrisi, rumah guru. Kan? Okey, macam itulah. Okay, boleh faham ni? Boleh tak? Boleh. Okey. So lagi siapa lepas? Ni Syahid. Hadza miftahus sayyarati. Naam. Aina miftahul baiti. Naam. Ini adalah kunci kereta. Jahid, alhamdulillah. Di manakah kunci rumah itu? Kan? Okey, di manakah kunci rumah itu? Atau kita kata di manakah kunci rumah tersebut? Okey? Okey. Jahid. Seterusnya siapa? Saimi. Man anta ya walidi ya walidun. Ana ibnu Ya Abbas. walidun. Ya walidun. Ya. Ada ya. Ya kena apa berlaku dekat ya? Tak boleh ada tanwin kan Ustaz? Tak boleh tanwin lagi? Ya ni tadi apa dia panggil apa Ustaz? Alah. Munada. Anak tanya dia. Anak tanya dia tanya anak baik. Al-munada ni. Ya. Okey, al-munada. Al-munada. Macam-macam ni ya. Sekarang ni punya sistem pembelajaran yang anak kata. Sekarang ni guru kena tanya bukan guru. Okey, saya ulang So, okey ulang. Man anta ya walidu. Kenapa walidu? Buka balik pelajaran lama, tengok. Walidu ke? Man anta ya walidi. Walidi lagi dahsyat. Ingat siapa? Kat mana tu?
Ah, Waladu. waladu. Walad. Barulah jadi perkataan walidu. Kan? Kalau bapa itu walid. Tadi apa Ustaz? Waladu Cuba tengok pelajaran sebelum ni ada kan? Ada tak? Muka surat berapa? Siapa jumpa? Sembilan Ustaz. Muka surat 9 lah. Cuba tengok muka surat 9. Waladun. Waladun kan? Betul ke? Saya ni? Jumpa tak? Ya, waladun. Kenapa jadi walidun pula? Okey. So, Man anta ya waladu? naam. Ana ibnu Abbasin. Siapakah kamu wahai anak? Saya adalah anak kepada anak lelaki Abbas. Okey, jahit. Okey, Summa Man? Saya Ustaz. Farhan, okey, taib. Wa benu man huwa. Huwa benu Khalidin. Naam. Tarjim? Anak lelaki wa benu anak lelaki dan sekejap. Okey. Siapa anak lelaki siapakah itu? Mana datang itu? Wa benu man, siapa? Wa benu anak lelaki siapa itu? Wa dia. Wa dia. Okey. Anak siapa anak lelaki? Siapa anak lelaki dia? Huwa. Huwa benar. Belit-belit Okey. Jadi Farhan. Dia anak lelaki siapa? Dia. Anak siapa tu? Anak siapa dia tu? Okey, Azhar. Simple je. Yang macam mana bahasa Melayu? Dia nak jadi terjemah. Sebab jangan minta berpusing. Anak lelaki. Okey. Kalau anak lelaki siapakah dia? Anak wabnu dan anak lelaki. Wabnu dan anak lelaki. Man siapakah? Huwa dia. Dia. Dan anak lelaki siapakah dia? Dan anak lelaki siapakah dia? Dia anak lelaki. Dia anak lelaki. Dia hilang lagi. Dia anak lelaki. Dia hilang. Huwa. Apa yang hilang? Sekejap. Huwa itu apa? Dalam jumlah? Mubtada. Okey. Lepas mubtada dia apa nak katakan dia sebagai jumlah? Kalau ada mubtada mesti ada khabar. So antara mubtada dan khabar tu tengah tu ada campur. Campur tu apa dia? Nampak adalah, hilang dah. Okey, cuba balik.
Wabnu man huwa benu Khalidin. Dan anak lelaki siapa dia? Dia adalah anak lelaki Khalid. Dia adalah anak lelaki Khalid. Dia merupakan anak lelaki Khalid. Dia ialah anak lelaki Khalid. So 3 yang Ana sebut tadi kan, yang kita pelajari itu. Okey, wabnu man huwa, wabnu, ya, ibnu. Kalau perempuan dia panggil bintun. Bintun. Kan? Okey, kalau lelaki dia panggil ibnun. Ibnun. Okey. Anak lah. Kalau anak perempuan, bintun, anak perempuan. Kalau anak lelaki, ibnun. So, wabnu man huwa, wabnu, anak lelaki man, siapakah huwa, dia. Anak lelaki siapakah dia? Huwa, dia merupakan ibnu Khalidin. Anak lelaki Khalid. Okey, boleh? Farhan? InsyaAllah boleh Ustaz. InsyaAllah boleh Ustaz. Baik. Naam. Alif. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatul Munawwarati. Fi Madinatu? Madinatul Munawwarah. Kenapa Madinatul? Madinatil Munawwarah. Madinatil Munawwarati. Araf je Ustaz, lupa. Okey, naam. Di manakah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di manakah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia di Madinah Munawwarah. Naam. Okey. So dekat sini Masjidu Rasuli Allahi. So 3 perkataan. Ya. 3 perkataan membawa kepada. Okey. So kita kata Masjidu li Rasulillah. Masjidun li Rasulillah. Aina masjidun li Rasulillah? Kan mana masjid milik Rasulullah? Okey. So kita automatically terus Masjidu Rasulillah. Okey. Okey, Rasulillah tu pula kalau kita tanya Rasulillah tu juga perkataan satu jumlah juga. Rasulun lillahi. Rasul milik Allah. Utusan milik Allah. So kita katakan tengok. So dia dekat sini masjidun tu dia masjidu adalah mudhaf, ya, mudhaf. Ambil ni perkataan ni. So rasuli itu adalah al-mudhafu ilaih. Okey. So al-mudhafu, sebab dia 3 perkataan, dia adalah mudhafu ilaih yang pertama. Rasuli itu adalah al-mudhafu ilaih yang pertama. Kemudian ada lagi selepas itu perkataan. So dia menjadi pula kepada al-mudhaf yang kedua pula. Allah tu pula menjadi al-mudhafu ilaih yang kedua. So tengok dekat sini. Masjidu tak boleh ada alif lam sebab dia adalah al-mudhaf. So sepatutnya selepas dia perkataan ar-rasul tu, perkataan rasul tu kena ada alif lam. Kan? So dia kata masjidur rasuli. So sepatutnya macam itulah. Tapi selepas perkataan rasul itu ada lagi perkataan yang kita nak sandarkan. Okey. Milik siapa pula rasul tu? Milik Allah pula. Masjid Masjid tu milik siapa? Milik Rasul. Rasul tu milik siapa? Milik Allah. So baik. So dekat situ masjidu, bila kata Rasuli tu sebabkan dia adalah pertama dia baris bawah sebab dia adalah al-mudhafu ilaih. Tetapi dia juga sebagai mudhaf, maka dia tak boleh ada alif lam. Okey? Kemudian ada perkataan Allah. Okey, jadi Masjidu Rasulillahi. Boleh faham? Kalau banyak perkataan pun kan, macam kalau orang sebut kan, qawaidu ma'rifati
asbabi an-nuzuli. 4 perkataan. Qawaidu ma'rifati asbabi an-nuzuli. Perkataan terakhir tu baru kena ada alif lam. Macam ini Allah nama kan. So Allah tak perlu lagi dah alif lam, tak ada alif lam. Tapi kalau misal kata nama-nama nama-nama selain daripada nama dipanggil isim alam, nama sesuatu, nama orang, ya, ataupun nama tempat, kan, dia tak perlu ada alif lam. So kat sini lah aina masjidu Rasulillahi masjidu Rasulillah. Ana ulang sekali lagi. Masjid itu adalah mudhaf. So al-mudhaf, so dia sebenarnya dia sebut kat sini lah, tinggal kita bincang ni ialah tentang, sebelum ni kita bincang tentang 2 perkataan. Al-mudhaf dengan al-mudhafu ilaih. Sekarang ni dia bagi kita 3 perkataan. Membawa kepada satu makna. Ya, kalau kita sebut Masjid Rasulullah, kita tahu dah. Kita faham. Tapi dalam bahasa Arab yang kita nak belajar ni ialah macam mana 3 perkataan itu pembentukan sebut. Pertama, perkataan masjid itu adalah mudhaf. Perkataan patutnya Masjidur Rasuli. Okey. So dia kena ada alif lam dan dia kena baris bawah. Jelas. Masjid Rasul. Okey. Jadi tapi ar-Rasul itu pula, lepas tu sekarang ni dia kata Rasulillah. Ada lagi. Tak berhenti dekat Rasul saja perkataan dia. Perkataan dia ada tambah lagi Allah, perkataan Allah. Okey, macam kita nak faham tadi, apa nak faham macam ni. Kapal terbang, 2 perkataan. Kapalu at-terbangi. Okey? Kapalu at-terbangi. So at-terbangi tu kena ada alif lam. Tapi sekarang ni kita tambah lagi. Kapalu, kapal piring terbang. So macam mana? Kapalu piringi at-terbangi. So perkataan yang kedua tu, ya, kalau dia ada lagi selepas dia pun, kan, untuk kita ni last kali baru ada alif lam. Last kali baru ada alif lam. Okey, macam Anda sebut tadi, qawaidu, kaedah-kaedah, kan, ma'rifati, mengetahui, kaedah-kaedah mengetahui, asbabi, sebab-sebab, an-nuzuli, penurunan ayat Al-Quran. Kan? Kaedah-kaedah mengetahui, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui sebab-sebab penurunan. So, nampak dia jadi 4 perkataan. Okey? Okey. Boleh faham ke tak boleh faham? Tak tahu ni. Boleh faham tak? Saya faham. Mana kalau kita tengok ada 2 atau 3 perkataan, kita tengok yang perkataan yang kedua tu ada alif lam, perkataan yang ketiga tu ada alif lam, bermakna 3 perkataan tu adalah mudhaf ilaih, Ustaz. Bukan. Macam yang kita baca bismillahi. So ismi tu nama. Dia adalah mudhaf. Mudhaf. Kenapa dia baris bawah? Sebab ada ba tu. B. Sebab ada ba. So Allahi tu adalah mudhafun ilaih. Bagi ismi. Nama bagi Allah, nama milik Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Okey, nama Allah, okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, macam itulah. Boleh faham ni? Boleh. So Ar-Rahman Ar-Rahim tu bukan mudhafun ilaih. Itu bab tu kita akan belajar daripada na'at lah. Sifat kepada Allah SWT. Sebab tu yang kita kata, ingat kita belajar bab, kita belajar ad-darsu al-awwalu, ad-darsu al-thalithu, ad-darsu al-khamisu. Pertama ada alif lam, kedua ada alif lam. Itu menunjukkan apa? Yang. Ingat tak? So, begitu juga bismillahirrahmanirrahim. Allah tu dah tahu dah.
Kan? Okey. So Ar-Rahman tu apa dia? Yang. Maha. Barulah yang Maha Pemurah. Kemudian Ar-Rahim tu yang Maha Penyayang. Okey. Cuba lagi insya-Allah. Lama dapat dah ni insya-Allah. Okey. Teruskan. Siapa? Ustaz Atam ke? Yelah Atam. Ya. Bintun Hamidun. Kenapa Fil Bintun mudar- Hamidun ni? Kenapa Bintun Hamidun? Bintun Hamidun. Bukan Ustaz. Bintun Hamidin. Kenapa Bintun? Sebab dia Al-Mudhaf kan? Bintun tu Al-Mudhaf. Al-Mudhaf apa Bintu. syarat Al-Mudhaf? Al-Mudhaf Tak boleh beralif lam, tak boleh bertanwin. tak boleh buat alif lam, tak boleh bertanwin. So, tak boleh lah cakap Bintun. Bintu Ustaz. Betul tak? Betul? Bintu Hamidin. Fil mudarrisatu. Kenapa dia mudarrisah tu? Kalau yang tak kata mudarrisah, arti mudarrisah apa? Apa arti mudarrisah? Ni guru. So bermaksud guru. anak perempuan Hamid dalam guru. Mungkin mudarrisah tu. Ustaz. Madrasah. Betul lah. Ana dah duga dah ni sejak kerajaan buka lepaskan. Habis semua ni. Dahsyat ni. Okey, teruskan. Sampai anak perempuan guru pun dalam anak perempuan Hamid pun dalam guru ni. Ni bahaya sangat ni. Besok dah balik kampung ke Padam? Baru balik je. Tak ada Ustaz. Tak balik Ustaz. Sajalah. Saja je korang. Tak balik. Okey, teruskan. Fil mudarrisatu. Mudarrisatu pula. Fil madrasah. Fil madrasah apa? Tati tu. Madrasat sudah. Fil madrasati. Sudah. Ada kenapa fil madrasati Tam? Sebab ada fi, ada haraf jar, fi. Sebab ada fi, haraf jar Ustaz. Dia membalik memakai isim selepas ni. Tahu. Dah, sebut baru jumpa tu. Okey, teruskan. Wa bintu Muhammadin. Din. Din Ustaz. Mudhaf ilaihi. Naam, jaid. Fil jami'ati. Naam. Tarjih. Sebab dia anak perempuan Hamid di dalam madrasah. Madrasah tu apa tak? Dan anak perempuan Muhammad di dalam madrasah tu surau Ustaz. Parok tang. Madrasah sekolah tang. Sekolah. Okey. Saya teruskan. Dan teruskan. Anak perempuan Muhammad di dalam universiti. Dia bukan di dalam lah. Okey, kalau fi ni apa makna dia? Siapa ingat? Di dalam ingat. Di dalam atau di dalam?
Dia boleh bawa 3 terjemahan lah. Di satu. Dalam satu. Di Okey. dalam satu. Di dalam Di dalam. Satu di dalam. Satu di. Satu Okey. dalam. Okey. Nombor 2 dalam. Nombor 3 di dalam. So yang mana Okey, satu yang tak baik. nak terjemah? Saya rasa di. Di lah sesuainya. Di university. Yang pertama tu di mana? Yang tu Anak Hamid di dalam sekolah. di sekolah lah juga. Di sekolah. Anak Sama anak universiti, perempuan kan? Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di Di universiti. universiti. Okey. Semua okey, syukur. Ismul mudarrisi Sa'idin wa ismul Jauh syukur suara entah. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama dia apa? Khalidun. 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 Khalidun dengan Khalidun dua benda beza ni. Khalidun. Tarjim. Nama guru itu Sa'id dan nama jurutera itu Khalid. Kena dicampur tak? Dah dapat Nama hilang guru campur itu kan? adalah Sa'id dan nama jurutera itu adalah Khalid. Jangan lupalah benda ni kadang-kadang kita kan. Okey, itulah dia biasalah. Kan? Terlupa-terlupa. Nah, okey. Semah. Man. Syahir. Bahasa yang ni. Talibu ghaniyun. Kenapa jadi tolibu tu? Talibu. Talibin. Kenapa bin? Kenapa bin? Dia ada alif lam kan? Talibu. Okey, ammu ni apa dia ammu? Ammu ibu. Ammu ni lah bapa saudara. Bapa saudara. Sebelah ayah dia panggil ammu. Kalau bapa saudara, pakcik kita lah, adik-beradik bapa kita, pakcik kita dia panggil ammu. So? Ghaniyun ni tak tahu maksudnya tak. Ghaniyun ni kaya. Kaya. Jadi? Bapa saudara Talibu ke? Talibi. Ammu talibi ghaniyun. Sambung terus. Ammut talibi ghaniyun. Okey, mana mubtada dekat sini? Mubtada Ammut talibi. Dua perkataan tu. Ammut talibi. Mudhafu ilaih tu. Ammut talibi. Dua perkataan membawa kepada apa dia? Mudhafu ilaih. Dua perkataan atau lebih membawa kepada apa dia? Mudhafu ilaih. Membawa kepada makna dia, maksud dia apa dia? Membawa kepada apa? Pemilik kan? Membawa kepada satu makna. Satu makna. So, ammut talibi itu satu makna. Dia bukan, dia asalnya ammu tu perkataan lain. At-talibu tu perkataan lain. Tapi bila digabungkan satu perkataan. Macam mana sebut ni? Kapal tu benda lain. Piring tu benda lain. Terbang tu benda lain. Tapi bila kita gabungkan kapal, piring, terbang, kita faham dah. Tiga perkataan. Apa dia kapal terbang tu? Boleh faham? Boleh Nah, faham. okey, macam tu juga ammut talibi. Kan? Masjidul Rasulillahi. Macam itulah semuanya. So dekat sini dia nak bagi tahu ammut talibi. Kan? Pakcik pelajar itu.
Seorang yang Pakcik. kaya. Seorang yang kaya. Naam. Kan? Okey. Kalau anak nak kata kat Enta, Pakcik Hamid Pakcik seorang Hamid. pelajar. Macam mana Enta nak buat? Pakcik Pakcik Hamid seorang Hamid. pelajar. Pakcik Hamid. Ammu talibi. Hamid. Pakcik Hamid seorang pelajar. Adalah seorang pelajar. Okey. Macam mana? Ammu Pakcik Hamidi. Ada nombor 13 tu, tengok. Nombor 13 tu ada perkataan Hamid. Tengoklah Hamid. Hamidin. Ammu Hamidin. Pelajar. Talibun. Okey, Ammu Hamidin talibun. Pakcik Hamid merupakan seorang pelajar. Boleh? InsyaAllah boleh tak? Okey, baik. Sumaman. Saimi, naam. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati maghlukun. Maghlukun. Mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka. Dan pintu sekolah itu tertutup. Okey. So babul masjid ini dua perkataan. Babul masjid ini dua perkataan membawa pada satu makna. Dia panggil al-mudhaf, mudhafun ilaih. Pintu masjid. Okey, pintu masjid. So pintu masjid itu. Kenapa dengan pintu masjid itu adalah kita panggil perkataan pintu masjid itu adalah mubtada. Khabar dia apa? Cerita tentang pintu masjid itu apa dia? Maftuhun. Terbuka. Pintu masjid itu terbuka. Lepas tu wababul madrasati. Dan kenapa pula pintu sekolah tu? Mughlaqun. Tertutup. So isu dia lah macam mana nak tengok yang mana. So pertama dia ajar kita mubtada. Pertama sekali dia ajar kita hadha. Kan? Kalau kita tengok pelajaran awal, kita akan tengok hadha sebagai mubtada. Kita tengok lepas tu isim tu mesti dhammah. Hadha, kalau kita kata hadha kitabun, kalau kita nak kata ini adalah seorang pelajar, macam mana Suhaimi? Hadha talibun. Okey, dia adalah seorang pelajar. Suhaimi? Hilang Suhaimi? Ada. Dia adalah seorang pelajar. Hadha at-talibu. Dia adalah seorang pelajar. Adalah, tengok adalah dekat mana ni? Dia adalah seorang pelajar. Siapa boleh bantu? Huwa talibun. Huwa dia. Huwa dia kan? Ya. Lepas tu ada plus kan? Adalah. Atau kita kata merupakan. Ialah. Talibun seorang pelajar. Dia merupakan seorang pelajar. Dia adalah seorang pelajar. Huwa talibun. Kan? Kita boleh tambah lagi. Huwa talibu fi hadhil madrasah. Dia adalah seorang pelajar di sekolah ini. Tambah je benda-benda ni. Yang isu di point dia kat sini lah. Faham tentang mubtada, faham tentang khabar. Apa jenis mubtada kita boleh buat? Satu, pertama dia ajar kita hadha. Hadha tu isim isyarah. Lepas tu hadha, boleh juga apa dia? Zalika. Itu yang kita belajar sebelum ni. Okey, mubtada yang boleh kita jadikan dia pemula. Ya. Hadha. Kan? Lepas itu kita belajar zalika. Kan? Okey, itu sebagai pemula. Okey. Lepas tu mulalah kita belajar tentang alif lam sebagai mubtada. Pelajaran ketiga alif lam.
Kan? Okey. Al-baitu disebutkan pelajaran ketiga tu, antum tengok. So ini nak ajar kita tentang jenis-jenis mubtada yang sebenarnya. Hadza isim isyarah boleh jadi mubtada. Zalika isim isyarah boleh jadi mubtada. So kedua-duanya adalah isim isyarah. Kemudian dia bagi kita pula alif lam. Alif lam sebagai mubtada. Kan? Kita dah sebut. Cuba kita tengok sekejap pelajaran ketiga dulu. Kita tengok balik tentang pelajaran ketiga. Okey. Muka surat berapa pelajaran ketiga? 14. Okey. Muka surat 14. Okey. So antum tengok pelajaran 14 tu. Kan? Anda dah sebut dah ni dulu. Muka surat 14 tu. Al-maktabu maksurun, al-mudarrisu jadidun, al-qamisu wasikhun, al-labanu baridun. Kan? Al-masjidu maftuhun, al-hajaru kabirun. So dekat mana mubtada? Al-maktabu. Kan? Yang pertama al-maktabu tu lah mubtada. Isim yang dimulakan dengan alif lam. Kemudian antum tengok, antum ambil perkataan muka surat awal, antum akan jumpa hadza kitabun. Kitabun tu tanwin. Jadi dua perkataan je, hadza dengan kitabun. Kan? Hadza dengan kitabun. So hadza tu lah mubtada. Kitabun tu adalah khabar. Ini adalah sebuah buku. Hadza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Kan? Hadza qalamun. Ini adalah sebatang pen. So, kita nak ajar kita ni mubtada dengan khabar. Yang ringkas-ringkas dahulu. Sebab nanti dia dah tambah kita sekarang ni mudhafun ilaih jadi mubtada. Ini. So pelajaran pertama, antum tengok balik pelajaran pertama, hadza tu mubtada. Kemudian pelajaran kedua, zalika tu mubtada. Pelajaran ketiga lah alif lam. Isim yang ada alif lam tu mubtada. Kan? Pelajaran keempat dia sebut ajar kita apa? Huwa tu mubtada. Betul? Betul atau tidak? Betul. Cuba tengok balik. Pelajaran keempat tu, huwa fil ghurfati. Huwa mubtada fil ghurfati. Kan? Huwa hiya. Kan? Okey, itu mubtada. Kan? Boleh faham? Lepas tu alif lam lah. At-talibu fil jami'ati. Boleh faham tak ni? Boleh Ustaz. Okey. Okey, kembali balik kepada persoalan kita. Ada lagi berapa lagi? 2 2 lagi Ustaz. Okey. Bacakan. Ada 4 lagi Ustaz. Ada 4 lagi? Belakang. Ni satu. Belakang lagi. 2 ni ada. Oh, 4 ada 4 belakang Ada 4. Okey, kita habiskan malam ni. Baca seterusnya siapa? Saya Ustaz. Kholun ni. Kholun. Ni yang depan ni saya tahu Ustaz. Saya tak dapat lagi yang depan. Belakang tu Hamidun tu Ustaz. Yang okey, khalun. Okey, khalun. Khalu hamidin. Khalu hamidin faqirun. Khalun tu Ustaz. Okey, khalun ni bapa saudara sebelah ibu. Tadi amun. Tadi amun bapa saudara sebelah ayah. Khalun. Sekejap Ustaz. Okey, khalun tu artinya lah bapa saudara sebelah ibu.
Amun apa dia? Bapa saudara sebelah bapa. Sebelah ayah. Bapa saudara sebelah ayah. Detail ni Ustaz bahasa Arab ni. Entah kalau tengok nanti entah tengok kambing, entah tengok lagi detail. Umur 6 bulan apa nama dia? Nama dia lain. Umur setahun nama dia lain. Umur dia 2 tahun nama dia lain. Umur dia 3 tahun nama dia lain. Beranak satu nama dia lain. Ya Allah. Macam-macam. Memang sangat detail sebab tu bahasa Arab ni Masya Allah. So satu orang pun tak boleh nak sombong lah dengan bahasa Arab ni yang sebenarnya. Sebab tak ada orang boleh kuasai seluruhnya. Okey. Cuba siapa lagi? Okey, Ustaz. Khalun hamidin faqirun. Kenapa khalun? Dia mubtada Ustaz. Khalu Dapat hamidin. mubtada, mudhafun ilaih pun hilang. Ajar mudhafun ilaih, mubtada pun hilang. Aduh. Khalu hamid. Khalu bukan khalun. Kalau dia berdiri sendiri dia jadi khalun. Okey. Kalau dia sekarang ni dia dua perkataan jadi satu. Khalu hamidin. Khalu hamidin. Khalu hamidin faqirun. Bapa saudara Hamid seorang yang miskin. Adalah merupakan seorang seorang yang miskin. Merupakan seorang yang campur. miskin. Okey. Ada So, campur. ingat benda-benda tu. So, kaedah Ana dah bagi. Ana beritahu antum, pelajaran ni antum tak boleh jumpa dalam buku. Antum buka lah buku mana pun antum tak akan jumpa. Adalah, kena ada campur, kena adalah. Ni ustaz mana dapat ni? Kan, ini bid'ah ni. Memang bid'ah. Kan? Tapi bid'ah pada sudut bahasa lah. Tapi untuk bagi kita faham. Jadi kita nak bila kita nak buat ayat dalam bahasa Arab, kita dah tahu dah perkataan bahasa Melayu. Tapi bila nak cakap bahasa Arab tu, macam mana nak sebut ya? Kita nak ada merupakan. Alah, macam mana nak sebut merupakan ni? Carilah bahasa Arab, tak ada perkataan merupakan tu. Tapi yang sebenarnya dalam jumlah tu dah ada. Dalam jumlah tu ia ada. Macam itulah. Okey. Seterusnya, Sumaman. Lepas Farhan. Saya Ustaz. Okey, Alif. Okey. Nah. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Nah. Kereta Abbas di jalan raya. Di kereta Abbas di jalan raya. Fi syari'i. Nah, asyari' adalah jalan. Atau kita kata lorong pun boleh lah. Jalan pun boleh, lorong pun boleh. Jalan juga lorong tu. Kan? Okey, Sumaman. Atam. Ibnu man anta? Ana ibnu mudarris. Kalau cakap dia macam tu. Kalau cakap dia jadi ana ibnul mudarrisi. Dia tak ada sambung. Kalau bercakap ana ibnul mudarrisi macam tu. Okey. Ana ibnu mudarrisi. Ibnul mudarrisi. Siapa anak lelaki awak? Macam dah kena dengan dia sekali dengan siapa tu tadi? Farhan ni tadi ni. Cuba tengok Farhan soalan tadi kat atas. Farhan soalan. Nombor 11. Sama je. Apa yang berubah? Dan siapa dia? Apa yang berbeza soalan 11 dengan soalan 19?
Huwa dengan anta Ustaz. Huwa Domir anta. lah. Domir yang Domir. berbezanya. Hmm. So bermaksud susunan tu serupa tukar domir saja. So kalau kita dapat susunan pertama tadi, okey, Ana tanya balik, apa maksud ibnu man huwa? Apa maksud dia tadi? Apa dalam maksud dalam bahasa Melayu? Siapakah anak lelaki dia? Siapakah anak lelaki dia? Mana? Siapakah anak lelaki dia? Anak lelaki siapakah dia? Siapakah? Siapakah anak lelaki dia tu soalan lain tu. Anak lelaki siapakah dia? Dia anak lelaki siapa? Dia anak siapa? Kalau anda kata antum sebut tadi? Alif sebut tadi? Siapakah anak lelaki dia? Siapakah anak lelaki dia? So dia tanya tentang anak tu, siapakah anak lelaki dia? Ini sekarang ni dia tanya bapak tu, siapa anak siapakah dia? Oh. Anak siapakah dia? Dia tanya tentang anak siapa tu, bapak dia siapalah. Kalau antum tanya anak siapa dia, so tanya pasal anak. Kan soalan tu. Betul tak? Okey, nanti kita ambil bahasa Melayu dulu. Okey. Anak siapakah dia? Okey. Anak siapakah dia? Apa antum sebut tadi macam tu Anak siapakah dia? Yang Ana sebut tadi, siapakah anak lelaki dia? Siapakah anak lelaki dia? Nampak tak? Antum sebut tentang anak ni. Sekarang ni soalan ni tentang apa? Anak siapakah? Anak siapakah? Tentang bapa. Oh. Dia ni anak siapa? Dia ni anak siapa? Dia ni anak siapa? Bukan Jadinya, siapakah Ustaz, anak lelaki dia. Itu tentang jadinya, anak kan. Siapakah anak lelaki dia? So kita tanya kat orang lelaki tu anak dia siapa? Orang tanya kat Ana, macam orang kata, Anta kata tadi, anak lelaki dia siapa? Antum tanya tentang Ana lah. Sekarang ni, antum tanya tentang anak Ana, bapak dia siapa? Anak lelaki siapa engkau? Bukan. Wabnu man huwa. Anak lelaki siapakah dia? Dan anak lelaki siapakah engkau? Macam Anta tadi, tukar engkau je lah. Ibnu, anak lelaki. Man, siapakah dia? Anak lelaki, siapakah dia? Ibnu man anta, anak lelaki siapakah engkau? Engkau anak siapa? Bapak engkau siapa maksudnya? Pasal bapaknya. Bapak engkau siapa? Bapak dia siapa? Bukan tanya pasal anak tu. Faham tak? Faham. Kau anak siapa lah Ustaz? Engkau anak siapa ni? Kan? Macam yang nombor 11 tu, dia anak siapa? Nombor 11 tu, dia anak siapa? Okay. Kan? Okey. Jadinya Ustaz, engkau anak lelaki siapa lah? Okey. Engkau anak lelaki siapa? Engkau anak siapa? Alah, kita cakap kat engkau tu masa bahasa Arab tu, dah tahulah ibnu tu anak lelaki kan. Macam kita tak boleh cakap lagi anak lelaki, tapi kita faham itu lelaki. Engkau anak siapa? Kan? Ibnu man anta? Kan? Okey, jawapan dia apa dia? Saya anak lelaki. Nak tak apa ni? Sekolah itu. Guru, kepada guru. Tu guru apa?
Guru lelaki. Guru itu tak. Guru itu alif ada alif lam. lam. Yes, yes. Yes. Okey. Saya anak guru itu. Okey, boleh nampak Okey, boleh. Okey, nombor 20 Ana habiskanlah. Tak adil lah bagi seorang kan lebih kan. Ana habiskan. Ana pembuka, Ana penutup. Okey. Ainal kalbu. Aina al-kalbu. Okey, aina tadi dah ada kat depan kan. Awal-awal pelajaran dah ada perkataan aina. Kan? Okey. Ainal kalbu. Terus masuk ainal kalbu. Okey. Huwa tahta. Okey. Tahta. Ini perkataan tahta. Ambil perkataan tahta ni. Tahta ni zaraf. Tulis salah satu daripada zaraf. Okey. Zaraf ni berarti maksudnya kedudukan lah. Kedudukan. Tentang tempat lah kedudukan. So, erti dia dalam bahasa Melayu di bawah. Di bawah. Okey. As-sayyarati. Okey. Kalau zaraf masuk dengan isim. Okey. Ini dipanggil sebagai zaraf. Kat sini. Zaraf makan. Jadi dua zaraf lah. Dua bentuk zaraf. Zaraf makan dengan zaraf zaman. Okey. So tahta sayyarati. Dia akan kekal lah tahta kan. Tahta ni kekal perkataan tak berubah. Dia akan tahta saja. Okey. Tahta sayyarati. Okey. Zaraf. Nanti Ana akan terangkan tentang jar majrur. Dia panggil sebagai syibhu jumlah. InsyaAllah minggu depan kita akan belajarlah bab. Antum ingatkan Ana. Satu, terangkan tentang syibhu jumlah. Syibhu jumlah. Yang mana syibhu jumlah ni boleh jadi khabar. Nanti insyaAllah akan datang kita akan bincangkan. Okeylah, mungkin cukup sekadar itu dulu insyaAllah. Untuk menjadi tasbih khabar. Ada berapa soalan sebelum tu? Tak ada Tak ada Ustaz. Okeylah, mungkin cukup. Tahta tadi tu kalau dalam bahasa Melayu tahta sultan sama. Bukan. Bukan. Kedudukan tak sama. Ni tahta ni erti dia di bawah. Oh. Okay. Dia bukan jadi mudhaf tak Dia tak jadi tahtu tak ada Tak ada. Dia kekal. Dia mabni dia panggil. Okey. Dia sama macam araf jar juga baris bawah. Ya, sama. Belakang jadi baris bawah. Selepas dia mesti isim baris bawah. Tak apa. So, nombor 2, pelajaran nombor 2. So, minggu depan kita akan belajar tu lah. Masalah, ingat syibhu jumlah. Itu yang kita akan pelajari minggu depan. Nombor 2-nya, antum kita nak, okey tak apalah, kita bincang nanti insyaAllah. Masuk, Ana ingat nak suruh antum buat ayat dah. Tapi tak apalah, tunggu dululah. Okeylah, mungkin cukup sampai itu dulu insyaAllah. Untuk majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikum. Terjemah hancur Ustaz. dia bukan Ustaz dia. Dia jadi